Betul tak? Follow tak korang ni? Follow. Okay. Masuk dalam ni. Right. So area thickness ni pastikan tukar. Okay. Masuk kat sini. Boleh follow ni setakat ni? Boleh. Kalau tengok kat sini, omega dia dah calculate automatic, kita dah buat formula 2 pi F. 2 pi A13 ni. A13 ni merujuk kepada kotak ni, 10 frekuensi. Log F adalah merujuk kepada log A13. Okay. So ER adalah sama dengan formula yang saya bagi dekat dalam paper tu, dalam email. Okay. Ini. Ini ER. Okay, ni. Alright. Boleh nampak ni? Okay. Nampak. So ini formula dah decrease. Okay. Kalau kita tengok dia pakai memang value ni, which is ZI bahagi dengan ZI kuasa 2 campur ZI kuasa 2 multiply by thickness divided by E0 A by B13 yang ni omega. Kalau kita tengok kat sini divided by omega E0 A. E0 ni dah ditulis kat sini dah. Ini vacuum permittivity kita dah define kat sini. Alright. So kalau dah masuk value ni, so masuk 3 tempat ni dia. Okay. Tengok juga frekuensi ni. Frekuensi pun kena masuk. Takut lagi kan ada data yang lain-lain ni. Kalau tiba-tiba data tu panjang lagi, korang tarik je. Boleh faham tak? Faham. So yang ni, misalkan ni, equation ni, dia dah ambil daripada equation yang sini. Equation yang okay, yang ini. Alright. ZR sama dengan R bla 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 ni semua ni. Yang ni lah. Saya dah buat dah formula dia. ZI pun sama. Okay, sama. So yang ni adalah fitting dia. Jadi kalau kita tengok data ni, yang warna hitam adalah experimental, merah adalah warna yang fitting. Jadi kalau lah dapat macam ni, so kau betulkan dia. Data ni kita nak fit dia kan. So maknanya ini range dia dah terlalu, dah apa kata kita panggil, dah kecil kan. Kita nak kena betulkan. Right, sekarang ni cara dia adalah kita kena main dengan kesemua value ni. R, P1, K1, P2, K2. Jadi cara dia adalah, so kita tengok sini value of R kat mana. Value of R kalau kita tengok daripada eksperimental kita belajar dekat overlap ni, betul tak? Yang dia ajar itu. Jadi kalau kita tengok overlap ni berkaitan dengan bersamaan dengan lebih kurang, oh ni bukan, ini data yang lain, ini dia tak kira lagi. Kalau kita tengok kat sini lebih kurang dekat, kata dekat 500. Okay, 500. So dia akan pergi ke, dia akan tukar kepada 500. Boleh faham? R ni akan menentukan jarak. R ni adalah ditentukan oleh jarak daripada kosong ini sehingga ke, daripada kosong sehingga ke overlap sini. Boleh faham? Clear? Setakat ni okey lagi. Value of, okay. Kalau kita balik kepada konsep ini, R ni adalah jarak daripada hujung ni sampai ke sini. Value of P ni yang menentukan angle di sini, dan value of P2 adalah dekat sini. Okay. Jadi cara dia adalah, kalau senangkan kerja korang main try and error je. Right, P 0.9, korang biar je 0.9, P2 okay, nampak dia macam okey kan. Kalau kita main 0.4 apa akan jadi? Nampak dia akan turun je tu 0.41, 0.42, sekejap, 0.42 apa jadi? Nampak dia naik. Okay, sampailah dia menyamai dengan eksperimental tu. Alright, boleh faham tak kat sini? Tekan ni boleh faham? Clear? Okay. Kepanjangan dia ni adalah bergantung kepada nilai K. K2. Maksud, kalau kita nak apa yang berlaku kalau kita turunkan dia? Kalau kita buat 1,0 ni, apa yang jadi? Dia makin kecil. Betul? So, kita nak fitkan data yang merah ni, fitting ni, simulation ni, menyamai dengan eksperimental. Jadi, korang tekan lah sampailah dia sama. 8. Okay, 7. Main-main tekan. Ini akan banyak ni. 53. Okay. 1. Alright, dah hampir. Jadi, disebabkan dah hampir, barulah kita main dengan skill dia. Tukar balik skill dia, besarkan skill. Maknanya 5,000. Tak dapatkan dengan lebih precise. Okay, so nampak kat sini 2,500 kan? Boleh faham?
Nampak dia boleh pergi kepada ni 2500. 2500 adalah skala yang paling sesuai. Tukar dekat dua-dua tempat sama. Mesti pastikan dia sama. Okay, 2500. Nampak? Alright. So maknanya merah kita ni tak sama lagi. Masih belum fit dengan data eksperimental. Betul tak? Faham tak? So maknanya kita belum sampai lagi. Kaedah kita ni, fitting kita ni, data kita ni belum lagi fit dengan eksperimental. Sampai sini clear tak? Faham tak? Faham? Faham. Kita masukkan. Yang Nabila dengar ni, okey tak Fatin? Okey, doktor. Okey. So yang ni kita pergi kepada 4K. So, sebabkan dia masih lagi kat sini, kita nak bawa dia ke kiri kan. So kita kena turunkan value ketika 400. So 400 tak sampai lagi. Tak kena lagi. So 380. Main-main. 350. 340. Okay. Hampir. So kalau kita tengok ni tadi, value merah ni, dia tak sampai, dia tak cover keseluruhan semicircle ni, betul tak? Macam mana kita nak panjangkan dia? Cuba try main value of P1. Apa yang berlaku kalau kita K1? Apa yang berlaku kalau kita besarkan nilai K1? 7 8. Dia makin, data ni makin ke kiri. Boleh faham? Boleh nampak tak? Boleh observe tak? Nampak. Jadi kalau macam tu kita nak bagi dia ke kanan, kita turunkanlah dia. Value 4. Apa jadi? So 3, 2. Right. Nampak? Jadi macam tu. Boleh faham? So, kita tengok dia tak, masih lagi belum sampai, kalau kita tengok sini, dia tak kena. Value of R ni dia belum tepat-tepat kena dekat bahagian yang eksperimental ni. Jadi apa kita kena buat? Kita kena main lagi, simulate lagi. So, maknanya 3 mungkin, 3, 3, 0. Nampak? 3, 2, 5. Alright? Kemudian yang ni, kepanjangan dia. Kita kena panjangkan sampai ke atas. Cara dia kita kena main nilai value of K2. K2 ni kita panjangkan lagi. 1, 5. Apa akan jadi? So, 1, 6. 1, 8 lah saya try. 1, 8, 1, 9. Setiap point ni, dia mesti masuk dekat setiap data ni. Faham tak? So, kalau kita tengok ni, point ni, dia merujuk kepada warna merah ni, merujuk kepada eksperimental yang pertama ni. Yang kedua ni merujuk kepada sini. Tapi kalau kita tengok, dia belum cover lagi. Betul tak? So mungkin dia akan, selalunya dekat low frekuensi ni dia akan ada lari sikit lah. Alright? Biasalah eksperimental. Jadi, kita kena cuba pastikan yang dekat bahagian ni. Dekat bahagian bawah ni, dia cover banyak point. Jadi kalau kita tengok, kita kena naikkan sedikit dia punya kecerunan. Kita akan nampak jadi macam ni. Ni dah terlalu banyak sangat. So mungkin 51. Point 51. Nampak? Jadi kalau kita tengok ni, point dia masuk. Yang ini merujuk kepada point ni. Ini point ni macam ni. Nampak? Boleh nampak ke? Boleh faham ke apa maksud saya? Faham. Maksudnya yang Maksud P2 dia, tu dia punya kecerunan ke? P2 ke? P2 kecerunan dia. Jadi kalau kita tengok, setiap eksperimen fitting point ni, maknanya warna merah ni, dia mesti masuk kepada point dekat eksperimental ni. Sebab bila kita kira, okay, kalau kita tengok balik pada equation ni, okay, data yang sini, okay, data fitting ni, dia refer kepada equation. Kalau kita tengok sini kepada ni, equation ni, maknanya ZR, dia merujuk kepada corresponding omega, corresponding frekuensi. Bermaksud, pada setiap frekuensi ni, maknanya, kalau kita tengok kepada ni, data yang fitting ni, dia diwujudkan berdasarkan nilai frekuensi. Contohnya, frekuensi 10 Hz, sepatutnya eksperimental data adalah 1981. Tetapi bila kita tengok eksperimental, dia lari sedikit. Tak apa. Okay, as long as yang bawah ini dia cover lebih banyak. Boleh faham tak? Kau faham ke apa maksud eksperimental dengan fitting ni? Theoretical dengan eksperimental? Faham? Alright, jadi kat sini lah. Kalau boleh kan, kat sini kalau kita tengok data dia, nampak? Kalau kita tengok memanglah selalunya dekat 10, 20, dekat bawah-bawah ni memang dia lari sikit lah. Tu biar je. As long dekat bawah ni dia cover banyak. Nampak tak ni? Kat sini. Dia masuk kat dalam point-point ni. Boleh jelas? Jelas. Kalau nak tengok satu lagi, saya ada plot darah graph of ER, dielectric constant. Kita boleh nampak dielectric pun data dia is almost, yang merah-merah ni dia masuk dekat, dia masuk dekat, dia fit
dengan eksperimental. Yang biru ni eksperimental. Yang merah tu adalah fitting. Follow tak? Fitting tu yang kita buat Apa dia? Fitting tu yang kita punya data lah. Bukan data daripada template ni. Fitting tu data kita lah. Data yang kita. tengah simulate ni. Okay, yang kita okay. simulate daripada hasil daripada data nilai value of R, P1, K1, P2 dan K2 ni. Okay. Boleh faham? Boleh. Right? So, satu lagi cara. Lepas tu kalau kita tengok kat sini. Okay. Ini adalah kaedah dia lah. Kalau kita tengok pun dekat bawah ni, bahagian bawah ni, ini yang selalu dia tak fit. So, maknanya kalau kita tengok, dia masih lagi belum masuk. So, yang ni kita kena main lagi lah. Sebenarnya kalau kita tengok, dia masuk, dia boleh fit baik dengan tak baik, kita boleh tengok dekat bahagian ER. Maknanya, dekat bahagian sini nampak ni. Okay. Bahagian yang merah ni dia atas sikit daripada yang biru ni. Boleh nampak tak? Maknanya fitting kita ni tak masuk, tak betul-betul fit dengan eksperimental. Faham ke? Faham. Okay, jadi cara dia adalah kita main sikit dekat value of P1 ni. Mungkin kita kena turunkan sikit dia punya dia punya angle. Apa yang berlaku kalau saya tukar jadi 7 daripada 79 kepada 70. Nampak dia ke bawah lagi. Faham tak? Jadi kita kena main lagi. So jadi katakan di sini jadi kosong. Alamak, terlebih. Satu. Alamak. 2-0. Tak boleh. 1-0. 1-0-8. Okay. Nampak dia tak masuk kan? Kalau kita ikutkan, kalau kita buat melukis macam tekan-tekan kita buat circle tu, dia mesti macam ni lah. Kalau korang nak tengok, kita nak kena dapatkan semicircle, dia masuk semicircle tu kan? Allah. Dia masuk kat semicircle ni, betul lah. Jadi kita nak pastikan yang merah kita tu membentuk semicircle ni. Dia follow macam kedudukan semicircle ni. Jadi kita main lah ni value of P1 ni. Mungkin kita naikkan sikit. Okay. Lepas tu kita mainkan value of K1 ni memang kita main kita bagi dia sebagai trial and error lah. Okay. Korang follow tak ni? Follow. Hello. Apa yang kita buat ni? Boleh? Boleh. Dia ada satu lagi kaedah. Okay, bukan satu lagi kaedah. Saya ada create apa nama kita panggil, saya dah create dia punya okay, dia ada macam kalau kita guna software, okay, dia ada software yang kita boleh buat, dia boleh automatic kira, dia boleh automatic simulate ni. Tapi saya tak suka guna software tu. Saya suka guna Excel supaya kita belajar, kita boleh main-main value ni. Jadi satu lagi, untuk dapatkan value ni dengan lebih mudah, korang boleh guna solver. Solver ni kau boleh tengok dekat data, bahagian data ni, dia dekat data dia solver. Kalau dah tak keluar dekat korang punya solver tu, cara dia korang pergi kat home, korang pergi dekat file, korang pergi kat property. Property pula sekejap. Korang window kan? Alamak, pakai window pula. Okay. Pergi kat YouTube. Okay. Add solver in Excel. Adding solver to Excel. Kau tekan sini, kau ikut je. Okay. Kat sini dah ajar. Kat sini dah ajar macam nak buat add solver. Kalau dia pergi dekat file, pergi kepada more, dia pergi dekat option, korang follow lah kat sini, nampak? Dia ada add in, lepas tu dah ada turun pergi dekat bahagian customize. Korang baca lah kat sini apa dia tunjuk. Dekat bahagian customize ribbon ni, nampak ke ni? Nampak. Kau tengok apa dia buat. Go ke apa berdadar ni semua. Okay, manage. Excel add-in. Okay, macam mana lagi. Okay, ada add-in ni. Kita go. Ada perkataan solver add-in. Nampak tu? Nanti dia tekan solver add-in tu, dia tekan OK. Dia tekan OK. So, bila tekan OK, dekat bahagian data ni nanti ada
solver dekat bahagian kanan ni. Kau nampak tu? Solver. Alright? Boleh faham ni? So macam saya dah keluar dekat sini. Dekat data dekat solver ni. Jadi kenapa kelebihan solver ni adalah dia macam software lah. Kalau klik solver ni, kita akan buat kat sini apa yang saya buat adalah saya set objektif. Sebab tu saya kata bukan kita buat benda ni macam fizik, korang belajar fizik. So dalam macam fizik ni, matematik is very important. Okay? That's why apa yang kita boleh gunakan dengan kamera matematik kita untuk kita dapatkan sesuatu value yang very close, kita akan dapatkan error. Cara kita dapat error adalah kita tengok, kita bandingkan. So apa saya buat adalah experimental data, saya tolak dengan fitting data. Bermaksud kita akan cari perbezaan. Kita boleh katakan sebagai error lah. Okay? Error di antara real. Maknanya real kat sini, real, apa nama kita panggil? Saya highlightkan. Maknanya real. Okay, kat sini real. So, ini adalah perbezaan di antara experimental, bukan tu. Ini experimental dengan fitting. So, ini adalah error dia. So, makin kecil error dia, bermaksud kalau kita tengok sini, 0, 2.7, 2.9, bermaksud data di antara fitting dan experimental sangat dekat. Kalau kita lihat kat sini, dekat frekuensi of 79, kalau kita lihat, value of experimental adalah 898. Value of kita punya theoretical yang kita buat secara fitting adalah sebanyak 900. Bermaksud dia sangat-sangat close. Boleh faham tak? Bermaksud apa yang kita lakukan dalam fitting menghampiri value of experimental. Jadi menunjukkan bahawa data yang kita lakukan ataupun fitting yang kita lakukan menyerupai value of experimental. So dengan cara ini, nilai-nilai ataupun parameter yang kita nak cari daripada eksperimental kita itu adalah tepat lah dengan teoretik, dengan apa untuk kita gunakan dalam equation yang seterusnya. Maknanya contoh dia macam korang nak gunakan, nak cari, contoh kita nak buat measurement EIS. Okay, kita nak buat measurement EIS, kita nak ambil EIS dekat 50 degree Celsius. Jadi apa kita buat? So kita tingkatkan temperature, gunakan thermocouple. Bila thermocouple pada 50 degree Celsius, baru kita ambil measurement tersebut. Betul tak? Jadi measurement tersebut kita panggil sebagai valid. Sebab apa? Sebab thermocouple menunjukkan bacaan 50 degree Celsius yang mana sama dengan bacaan di dalam oven tersebut. Jadi sama jugalah dengan apa yang kita lakukan dalam template ni. Eksperimental kita, which is kita buat, data dia adalah 898. Bila kita pergi kepada eksperimen, kepada fitting, iaitu theoretical, kita dapat 900. Dan kita tengok error dia sangat kecil, is about 2.72. Maknanya dia menghampiri. Tapi kalau kita lihat kepada low frequency, there's a quite big error. But it's okay. Because maybe this is what kalau kita observe daripada measurement. Sebab tu saya kata, bila buat eksperimen, bila buat measurement, tengok apa yang berlaku dan fahamkan apa yang berlaku. Jadi kalau kita lihat kat sini, dekat low frequency, okay, kita tengok kat sini dekat daripada 10 sehinggalah ke 50 ni, error dia kuat big. Betul tak? Sebab apa? Sebab kalau korang perhatikan masa korang buat measurement tersebut, bila dia sampai 50 Hz, dia alat tadi tu, alat yang kita pakai metro ohm tu, dia ambil masa sikit. Bermaksud dia macam sedang berubah dia punya, orang kata apa, dia sedang mengubah dia punya sensor dalam tu. Kalau kita, sebab bila dia buat measurement, kau boleh dengar dia punya tik 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 tu. Kau dengar tak masa buat measurement tu? Dengar. Kau dengar apa? Dia macam bunyi lah kalau kita tekan play tu. Jadi dia sedang mengambil bacaan. Sebab tu bila dia berubah daripada 50 Hz kepada low frequency, dia ada bunyi macam something. Maknanya dia tengah tukar, dia tengah shift kan dia punya sensor. Jadi pada saya maybe that is the reason why kita punya bacaan ini quite big. Jadi pada saya lihat kat sini berlaku. Jadi saya nak cadangkan kita start measurement kita from 50.119. Boleh faham tak? Jadi saya nak cadangkan bila kita ambil bacaan di sini, saya tak nak awak ambil bacaan daripada 10. Walau measurement is okay, start from 10. Tetapi bila awak ambil data, start from 50. Boleh faham tak? So, jadi kalau kita replot balik data ni, kita start from 50. Okay, kat sini.
So yang ni kita boleh buang. Data yang tak penting sebab dia letak kat bawah. Dan kita ambil daripada sini ke sini lah. Okay. So bacaan dia kat sini. Then okay, 36. Kau follow tak ni apa yang saya buat ni? Follow. Okay, sampai ke bawah. So kalau kita tengok, okay, data dia makin kecil. So it's okay. So kita tengok sini, maksimum ZR dengan ZI apa? ZR adalah 1056, ZI 771. Jadi bermaksud maksimum 1056. So kita boleh buat range dia lebih kurang 1200. Okay. Untuk mudahkan kita nampak. 1200. Okay. So lebih nampak, lebih mudah untuk kita fitkan data ni. Faham ke? Faham? Kau boleh clear tak ni? Boleh jelas tak? Okay. Setakat ni okay je. Okay. Jadi kalau kita tengok kat sini pun, dia ada sedikit, sebenarnya saya nampak defect sikit kat sini. Dekat bahagian ni, kalau kita tengok kat sini, dia ada macam, dia ni dah smooth. Tiba-tiba kat ujung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Data ni macam tinggi sikit kan? But it's okay, no problem. Just ignore. Bukanlah ignore, kita anggap dia sebagai error lah. Pada saya nampak itu error daripada wire. Sebab macam kita observe, macam saya bincangkan dengan macam data fitri lah itu. Kan, kita tengok dia ada macam something problem. Jadi, okay. Jadi ini yang kita nak tengok. So berbalik kepada solver kita tadi tu, kenapa saya kata dia pakai solver? Kalau kita tengok, sebab kita nak dapatkan error yang paling rendah. Jadi di sini, kalau kita tengok, ni ada error di antara ZR, fitting eksperimen. Ini adalah ZR dengan ZI dengan ZI. Okay, ni error ZI dengan ZI kat bahagian ni. Alright. So kita balik tadi, saya tukar balik pada field. Okay. So, kenapa, kalau kita tengok kat sini, apa saya buat adalah ZR. ZR ni adalah error. Dia kumpulkan error keseluruhan dalam ZR ni. Okay, kalau kita awak tengok, saya tarik dia sampai ke bawah. Dan ini adalah error untuk ZI. Okay, ini adalah error untuk ZI. Saya tarik sampai ke bawah. Dan sini saya gunakan teorem Pythagoras lah. Bermaksud kita nak dapatkan error of total deck. Maknanya complex impedance plot. Balik kepada formula yang korang belajar dalam AppMath. Dalam apa? Dalam mathematics. Okay. Jadi kita tengok kat sini. Apa saya buat? Saya gunakan ZR squared plus ZI squared. Dan saya squarekan dia. Supaya apa? Saya nak dapatkan nilai yang paling rendah. Maknanya, bila kita ubah, bermaksud bila kita ubah, contohnya saya ubah nilai P ni. Kepada P lah. Nilai K. Katakan saya ubah kepada 90. Lihat kepada value of error ni, dia makin tinggi ke makin rendah? Dia makin rendah, betul. Jadi 66, 68. Tadi 14770, betul. Dia akan jadi kepada 66, 68. Bermaksud apa? Apa maksud dia? Bermaksud error di antara ZR dengan ZI ni, error dalam ZR dengan ZI ni makin rendah. Bila error kedua-dua ni makin rendah, bermaksud nilai fitting sangat-sangat menghampiri dengan nilai eksperimen. Korang faham ke tak faham ni? Faham. Faham. Alright, clear? Okay. Jadi di sinilah fungsi solver ni apa saya buat. Kita apply kat sini, kita ambil solver ni. Kita nak set objektif kita adalah pada R9. R9 ni merujuk kepada bahagian error ni. Kepada mana kita nak dia jadi minimum. Bila dia minimum, dengan apa? Dengan by changing variable cell, which is di antara R2 sehingga R6. Jadi sistem dalam Excel akan usaha mengubah nilai R, P1, K1, P2, K2 sehinggalah nilai error ni adalah yang paling minimum. Boleh faham tak? Sebab apa? Sebab apa kita perlukan perubahan nilai R, P1, K2, K1, P2 dengan K2? Sebab nilai kelima-lima parameter ni mengubah fitting data yang warna merah. Boleh faham? Faham. Jadi cuba tengok apa yang berlaku kalau saya tekan solver. Okay. Saya tekan solve. Nampak? Dia akan ubah nilai R ni dan nilai error kita ni makin kecil. Dan tengok kepada eksperimental kita, data ni. Dia
sangat-sangat smooth, menghampiri value. Dia akan nampak dia touch dekat semua experimental data. Nampak? Memudahkan kerja. Bermaksud kita jadikan Excel kita ni sebagai software. Sekarang ni Excel ni dah jadi software. Boleh faham? Sebab tu saya kata penting belajar Excel ni. Sebab Excel ni kalau korang pergi kat company nanti korang belajar, korang duduk dekat industri ke, right? Korang boleh create software. Kebanyakan software bermula dengan Excel. Even kalau kita tengok orang buat sistem, contoh kalau Steve nak buat kau nak buat quotation, buat invoice, kau kena guna Excel, right? Tak apa, dia ajar kau lah untuk buat Excel tu. Sebab benda ni, Excel ni lah yang akan memudahkan kerja-kerja kita untuk dari segi pengiraan. Dia banyak-banyak formula ni. Sebab tu korang kena belajar lah benda ni slowly lah, bukan yang kau boleh dapat expert terus. Saya pun ambil masa, tapi YouTube menjadi peneman lah. Jangan jadi jangan asyik tanya je, kena cari kat YouTube. Faham tak? Macam mana apa fungsi this button, apa fungsi this button. Alright? Boleh faham tak ni? Clear? Ya. Satu lagi di sini saya ada buat saya plot a graph of ZR fitting lawan ZR eksperimen. Bermaksud kalau lihat di sini nilai regression apa tu, nilam ke? Nilam. Kau dengar tak nilam? Oh, ni macam dengan train ni. Tak ada pergi mana. Kau nak pergi haji ya? Aduh. Kau jangan tiba-tiba pergi Siam pula. Tak tahu dah kahwin. Bahaya tu kan. Tahu-tahu balik naik QM. Okay. Dah. Okay. Balik pada kita punya ni. So kalau kita tahu daripada ZR fitting dengan ZR eksperimen, nilai regression. Bila nilai regression ni hampiri 1, bermaksud kita punya fitting dengan value of experimental ni sangat-sangat dekat. Boleh faham? So kalau kita tengok 0.9999, tu bagus. Tu 0.9998. So maknanya bagus lah data kita ni. Fitting kita ni bagus, tak ada isu. Boleh faham tak? Sebab tu kalau kita tengok pun nilai merah ni, dia masuk dekat semua data yang warna hitam ni. So dia fit dengan semua experimental kita. Boleh faham ni? Faham. Right? Yeah? Okay. So di okay, kalau kita balik kepada formula kita dekat value of ni, okay. Nak dapatkan nilai of conductivity apa? Nilai of conductivity adalah sama dengan mana conductivity. Okay. Tak apalah. Okay. Tengok nilai ni. Dekat value of ni. R sama dengan 2D dibaik sigma A. 2D ni bukan apa. 2D ni adalah, D ni adalah merujuk kepada half thickness. Okay. Jadi, conductivity sama dengan thickness divided by R multiplied by A. Jadi, kalau kita tahu asli, ini adalah merujuk kepada nilai conductivity, which is thickness. Kalau tahu thickness ni sebab apa? Sel ni kita boleh denote dia. Contohnya, awak tahu ini merujuk kepada sel E4, betul? Okay, E4. Awak tahu kat sini. Kita boleh namakan dia. Contohnya saya nak namakan dia Fatin. So saya boleh namakan sel Fatin. Nampak? Jadi kalau saya buat equation, katakan saya buat ni C sama dengan Fatin. C sama Fatin. 1. Fatin dia tak boleh satu. Boleh faham tak? Lagi Kita kosong. boleh namakan. Sebab tu Excel boleh namakan dia. Fatin Jadi kosong. cara nak namakan, korang boleh klik dekat kotak dan korang boleh namakan. Jadi kalau korang nak delete balik dia punya nama tersebut, korang boleh pergi kepada bahagian insert. Sekejap. Data our analysis formula. Mesh name. So saya nak buang balik nama Fatin tadi. Saya bilang dia keliru. Fatin dia buang. Alright. Okay. So dekat sini saya dah namakan dia. Kalau tengok sini temperature saya namakan dia. Okay, ini B3. E saya namakan, nama of charge saya namakan dia E. Boltzmann constant saya namakan dia K. E0
vacuum permittivity saya namakan dia E naught. Sample area saya namakan AA, sample thickness saya namakan T. Jadi di sini sebab itulah kalau kita tengok conductivity sama dengan thickness divided by RR multiply by A. RR ni apa? RR ni adalah merujuk kepada resistance di sini. Saya namakan dia RR. Ni kat sini saya namakan RR. Saya namakan PA, PKA, PB, KB. Okay? So ikut masa tu suka hati saya lah. Saya nak namakan dia. Right? Sebab saya nak memudahkan kerja saya. Jadi di sini dapat conductivity. So conductivity di sini pun saya buat sama je value dia. Okay? Sama je sebenarnya. Okay, tak ada masalah pun. Value ni memang sama je. Jadi kalau kira conductivity adalah ini ada value of conductivity untuk sampel L20 pada suhu L30 pada suhu 30 degree Celsius. Jadi kita nak kira diffusion. Kalau kita lihat kepada equation ni, diffusion sama dengan K2 R E naught A kuasa 2 darab dengan dibahagi dengan tau 2. Jadi di sini macam mana kita nak tentukan nilai tau 2? Tau 2 adalah dekat bawah ni kan, minimum ni, betul? Kalau kita balik kepada equation ni, nilai tau 2 adalah omega dekat sini, bawah ni. Boleh faham tak? Korang ni dapat ke tak dapat ni? Dapat. Dapat, Doktor. Alright. Jadi nak dapatkan nilai tu, okay, kita boleh tengok kat sini, nilai DR, DI. Kalau tengok dia turun sampai dah dia paling minimum, lepas tu naik balik kat mana? Kat bahagian ni lah, 69.522 ni paling rendah kan? Betul? Tengok kepada ke kiri, paling ni frekuensi dia. Betul tak? Tu kau copy nilai frekuensi Allah. Kau copy nilai frekuensi ni 15849 ni, kau masukkan dekat dalam F minimum ni. Copy je. Right? Sebab saya dah buat automatic kira. Sebab F minimum, sebab omega sama dengan 2 pi F yang atas dan tau 2 adalah 1 divided by value of omega ni. Jadi memang saya dah buat automatic dah. Jadi kau hanya masukkan value dekat sini saja. Ini nanti kau highlight lagi. Okay, yang ni ada merujuk kepada I minimum. Dan ER, what is the value of dielectric constant? Value of dielectric constant, balik kepada question paper ni, dia mengambil nilai of dielectric constant at the maximum frequency. Which is dekat maximum frequency dalam kes ni adalah pada 1000 mega. Betul? So korang tengok nilai ER kat sini. Bukan log ER ER ni. Jadi korang pergi sama dengan bawah. Jadi korang tengok 47.38 korang copy. Pastekan dekat sini. Atau korang boleh tulis paste value. Dapat? So 47.38. Boleh faham? Boleh. Setakat ni boleh faham? Boleh, Doktor. Nilai D kat sini kita nak kira diffusion. Diffusion adalah K2 E naught A divided by tau 2. Jadi kalau tahu KB, maknanya Boltzmann constant, KB pula, bukan Boltzmann constant ni. K2 multiply by L4. L4 ni apa? L4 adalah ER. Dielectric constant, E naught ni adalah vacuum permittivity, A adalah area. Dan dia kuasa 2 bagi dengan L3. L3 adalah tau 2 sini. Nampak? So dia dah automatic kira. So saya dah buat formula tu, awak tak payah fikir lah. So formula dia memang dah automatic kira D, dah kira mu, dah kira N daripada equation yang L tulis dalam paper ni. So template ni saya dah buat dah untuk korang, just korang mainkan value ni je. Korang mainkan value ni, masukkan data frekuensi, degree, DR dengan DI. Frekuensi masukkan start daripada 50 Hz. Boleh faham? Kemudian masukkan nilai F minimum dan nilai dielectric constant. Kemudian data dah masuk. Korang cuba. First kali cuba hampirkan nilai eksperimen fitting ni dekat dengan experimental data. Barulah korang tekan kepada solver. Jangan terus automatic tekan solver. Nanti dia akan jadi, kalau data tu jauh sangat, dia tak boleh nak baca. Okay? So korang dekatkan dulu experimental data, korang solvekan dia. Alright, boleh faham? Setakat ni clear? Clear, Doktor. Okay. Clear Then dah so. 30. So kalau untuk buat 35, copy, create or copy, contohnya kita buat 35. So 35. Kita So tukar kat sini, kalau saya ambil 35. Alright, so ambil data tadi 35. Okay, kali ni data contohnya kasih 35. So kat sini adalah frekuensi. Kat sini copy, masukkan kat sini tadi.
Tengok sheet. Then korang tukar sortkan dia. Sort ambil daripada Sorta. 50 kan tadi yang kita nak kan. Kita kena ambil dari 50. Copy ni tak copy kunci dulu. Paste value. Sungai tua, sungai muda. Okay. Kemudian ambil lagi data kat sini. Okay. So sebelum tu tengok dulu bawah. Okay, dia dah cover. Tak ada masalah. Ini ZR dengan ZI. Okay, kemudian ambil lagi. Fit, okay Fit. Fit okay. Okay. So save kat sini. Alright. Dan kita tengok kepada. Nampak? Ini yang kita nak fit betul. Right? So apa benda cara kita buat? Kita dekatkan dulu. So kita try 250, 230. Dah hampir 200. So kita tegakkan sikit. Mungkin boleh tegakkan sikit lah. Jadi 5, 2. Ya, hampir tak apa. Jadi kena hampir. Kemudian dah hampir tekan data. Tekan solver. Solver ni tepikan sikit. Nak tengok data dia kan. Tekan solve. Kalau korang tak puas hati, korang boleh tekan cancel. Tapi bila dah puas hati, nampak ni dah data grafik kan. Tak pasti gaduh lah. Korang tekan okey. Nampak? Senang tak kerja? Senang. Nak buatkan kerja korang ni semua senang. Jadi kemudian nak dapatkan frekuensi rendah, pergi kat bawah ni putus-putus dapatkan yang frekuensi rendah. Mana frekuensi rendah? 40 45, 46. Okay, 45.623. Okay, pergi kat sini. Pilih frekuensi dia. Masukkan kat sini. Paste value. Kemudian pergi dekat log dekat ER yang paling bawah tadi. Ini 55.65. Masukkan dekat ni. Apa ni noti-noti ni? Ayo. Dah siap. Tak payah fikir. Faham? Faham. Faham. Tak buka mic lah. Pula untuk 40. Copy. Rate 40 pula. Okay, clear? Ada soalan? So kat sini saya dah buat summary. Kat sini kalau nak kira, kalau 30, contohnya N sama dengan apa? Okay, kita sama dengan, pergi kat 30, klik je dekat N sini. Satu dulu. Then korang boleh tarik ke bawah. Okay, sebab apa saya buat ni? Sebab saya nak senangkan kerja. Kemudian ni 35 pula sama dengan 35, klik satu saja. Dan kita boleh tengok trend dia. Nampak? So nampak bila kita increasekan temperature, apa yang berlaku? Turun. Tapi mobility naik, diffusion naik, conductivity pun naik. So yang ni kita nak tengok apa yang berlaku. Boleh faham? Faham. Saya dah buat graf ni, saya dah buat plotkan dia. Tapi tak apa, korang kira dulu. Pastikan dapat macam ni dulu. Boleh? Boleh. Boleh, doktor. InsyaAllah. Bila boleh siap? InsyaAllah. I'm good. Okay. Right. Boleh ke? Tak apa. Sambil-sambil nak menunggu kata tiba Nabila nak buat measurement. Lepas tu pula Kit nak buat measurement tu. Bila gila-gila tu, sambil-sambil menunggu masa tu, kira data ni dekat dalam lab. Okay. Saya nak tengok data ni. Data ni yang korang nak masukkan dalam thesis nanti. Ini yang kita uji. Ini yang kita panggil sebagai kesarjanaan. Kemudahan. Sesuatu knowledge. Boleh faham? Faham. Kalau korang setakat handle impedance measurement tu, lab assistant pun boleh buat. Tetapi as a physics student, how we apply the knowledge that we learn during the whole semester, the whole bachelor, sebab you all kan pakai bachelor, in physics, in one final year project. So this is the time for you to apply the knowledge. Allah. So this is what we call a physics, which is we integrate all the information that we learn from the first degree, from the first year up to the current semester. Korang ni boleh faham ke tak faham ni? Faham. Yang dua orang tu okey tak okey? Okey.
Hai datang lah. Apa ni? Okey je. Apa Okey, doktor? Tak. Ada spy datang ke tidak? Ada tak? Tadi masa doktor doktor ni tadi kan. Doktor dengar tak? Tadi kan. Kawan kita orang ada dalam bilik tau. Lepas tu kan doktor kan ada tersebut pasal doktor K tadi. Lepas tu saya cepat-cepat mute lah. Sebab saya tak pakai lah earphone. Kan buka dekat projector. Macam saya mute lah. Nak cover. Macam saya takut gila. Aduh. Pandai-pandai. Dah Datuk Kuan. Doktor takut orang suspicious. Akak je nama saya. Lain lah. Lepas dia cakap nama doktor je. Okay, babe. Okey je. Faham je. Data yang kau dah buat, kau dah buat satu sampel kan? Semua sampel dah buat. Sampel yang kau buat tu dekat room ke very temperature? Yang room temperature tu belum start lagi lah. Hey, yang kau buat tu Oh, yang tu room temperature. Oh, dia ada berapa temperature? 5. Apa 5 pula? Oh, yang itu dekat room temperature je ada 10 data. Dah ada berapa banyak sampel dah kau buat? Semua sampel dah siap dah. 5 kan? Berapa? 5 sampel. 5 dah buat? 5 dah buat. Okay, kau kira dulu untuk room temperature. Tapi ada kat summary tu kan. Tadi hari tu saya dengan Manis tak tahu lah yang part kan kena cari minimum minimum value tu. Dia ada macam dia ada dua minimum value. Apa minimum? Minimum ke average? yang nak cari bug resistant tu doktor. Macam sebab kalau saya punya data kan terus negatif, macam nampak kan negatif ke positif. So tahulah bug resistant mana. Lepas tu yang tu lah confuse yang punya data. Letak je kereta kat tu. Letak apa? Kesa. Kau ni, contoh ni, macam ni. Alright. Okay, tak apa. Kau gunakan template ni untuk kira kau punya data. Template ni akan bagi jawapan yang betul yang tepat dekat result kau. Oh. Kau dah bagi kan email dia? Dah bagi email lah itu. Udah. Tu ada tu. Okay. Right. Ada soalan? Doktor, yang XRD tu kan, kita nak hantar next week, hari Isnin ke? Hari apa dia boleh hantar? Tak Dah nak kisah. jumpa orang tu. Kenapa doktor nak jumpa sangat? Saya nak kena tahu supaya kita tak buat cerita. Okay. Masa dia Sebab saya nak saya tahu. Saya nak tahu macam mana dia run XRD tu supaya bila kita tahu macam mana dia run